yang dah bangkai yang busuk, yang dah berulat, yang hanyir, nak makan yang tu. Tuan-puan nak dengar cerita tak? Mari kita cerita ya. InsyaAllah sekadar saya ingat. Kisah ini diriwayatkan dalam satu riwayat mengisahkan tentang seorang Nabi yang bukan Rasul. Dia bukanlah Nabi yang tergolong dalam 25 orang Nabi yang wajib kita beriman. 25 orang Nabi itu ada 25 Nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran dan mereka juga Rasul. Tapi kisah yang saya nak ceritakan ini adalah kisah seorang Nabi yang bukan Rasul. Jadi namanya pun tak tahu. Dan kita tahu Nabi masih ramai. Rasul saja 25 orang tu. Nabi dikatakan beratus-ratus. Ada riwayat mengatakan ada beribu Nabi. Jadi ada kisah seorang Nabi ni, Masya Allah, pada satu malam dia bermimpi. Allah memerintahkan dia untuk melakukan beberapa perkara pada keesokan harinya. Subhanallah. Allah memerintahkannya untuk melakukan beberapa perkara pada keesokan harinya. Jadi kita tahu para Nabi ini kadang-kadang dia datang perintah melalui mimpi. Dan pelbagai bentuklah wahyu Allah datang. Jadi wahyu Allah datang kepada Nabi ini dalam bentuk mimpi. Arahan pertama, perintah Allah yang pertama dalam mimpi ialah apabila kamu bertemu dengan satu bukit, maka makanlah. Apabila kamu bertemu dengan satu bukit, maka makanlah. Subhanallah. Ini apa yang saya ingat ya. Allah perintahkannya, bangunlah pagi besok, lalu kamu berjalanlah menuju ke timur ke barat, macam itulah. Lalu kamu akan bertemu dengan, maka makanlah. Arahan kedua, apabila kamu bertemu dengannya, maka sembunyikanlah. Allah berfirman dalam mimpi, apabila bertemu, sembunyikanlah. Jadi yang arahan pertama, apabila kamu bertemu dengannya, maka makanlah. Apabila kamu menemuinya, maka sembunyikanlah. Lepas tu arahan yang ketiga ialah, apabila kamu diberi, maka terimalah. Lepas tu arahan yang keempat daripada Allah adalah, apabila diminta, maka tunaikanlah. Lepas tu arahan yang kelima ialah, larilah sejauh-jauhnya. Apabila bertemu, larilah sejauh-jauhnya. Ada lima perintah Allah dalam mimpi. Lalu Nabi ini bangun daripada tidur. Bila bangun daripada tidur, teringat mimpi dan perintah Allah pada malamnya, lalu bermulalah perjalanannya. Dia pun berjalan sebagaimana Allah perintah. Saya lupa suruh pergi ke barat ke timur. Allahu Akbar. Jadi bila dia berjalan, lalu dia melihat ada sebuah bukit yang besar. Subhanallah. Sebuah bukit dikatakan warna hitam, sebuah bukit yang besar. Subhanallah. Ini kan padang pasir, suasananya memang kalau kita pergi padang pasir ada banyak bukit-bukit yang berwarna hitam sebab batu-batunya hitam. Lepas tu dia pun teringat perintah Allah. Allah memerintahkan supaya makanlah. Lalu subhanallah dia berfikir macam mana nak makan bukit yang begitu besar ni. Lalu dengan niat dan nekat untuk melaksanakan perintah Allah tanpa ragu-ragu, dia pun pergilah menuju ke arah bukit tersebut dengan niat yang dia akan memakan bukit tersebut. Wallahu a'lam bagaimana, tapi dia ingin melaksanakan abjua perintah Allah walaupun dilihat tidak logik pada akal. Kemudian dia pergi mendekati bukit tersebut. Lalu bukit tersebut Allah tukar, Allah ubah menjadi sekeping roti yang manis, lalu dia makan dan dia rasa kenyang. Maksudnya bukit itu bertukar menjadi roti yang manis. Kemudian dia meneruskan perjalanan. Bila meneruskan perjalanan, dia melihat ada satu tekor. Ataupun ada satu, kita panggil tekor lah. Tekor yang cantik, tekor emas yang cantik. Lalu dia teringat perintah Allah. Allah perintahkan apa? Sembunyikan. Nanti kita dengar apakah hikmah ataupun kisah di sebalik perintah Allah ini. Allah perintahkan apa dia? Sembunyikan. Apabila kamu menemuinya, sembunyikan. Lalu lelaki ini, Nabi ini terfikir, teringat perintah Allah. Dia pun gali. Ada kaitan dengan firman Allah yang kita bacakan ni. Dia pun gali tanah, dia pun tanam tekor emas itu. Dia tanam, lepas tu dia mula berjalan, tekor tu keluar balik, muncul balik, naik balik di atas tanah. Lepas tu dia gali lagi, dia tanam, dia gali lebih dalam, lepas tu dia tanam, dia bergerak beberapa langkah, tekor tu keluar balik. Allahu Akbar. Kemudian dia lakukan kali ketiga, dia gali lebih dalam lagi, kemudian dia tanam.
Lalu dia berlalu beberapa langkah dan dia mendapati tekok itu keluar lagi. Lalu dia serahkan kepada Allah. Kerana apa? Dia telah berusaha untuk menyembunyikan sebagaimana Allah perintahkan. Dan itulah yang dia lakukan. Kemudian tiba-tiba datang pula seekor burung kecil. Seekor burung kecil datang kepadanya. Subhanallah. Menuju kepadanya. Wahai Nabi Allah, sembunyikanlah aku. Tolonglah aku. Sembunyikanlah aku. Simpanlah aku. Kan, tolonglah aku kerana aku sedang dikejar oleh seekor burung yang besar untuk memakanku. Lalu dia teringat perintah Allah. Apabila diberi, maka terimalah. Apabila diminta ataupun diberi. Maksudnya diberi sesuatu amanah. Burung kecil ini memberikan amanah untuk menjaganya. Lalu dia pun terima. Dia ambil burung kecil tu, disimpan dalam bajunya. Menyembunyikan burung kecil tersebut. Kemudian, datanglah burung besar yang sedang mengejar burung kecil ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Lalu burung besar ini pun berkata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya adakah kamu melihat burung kecil itu? Sesungguhnya burung kecil itu makananku. Kan, aku perlu makan. Itu adalah rizkiku. Itu adalah makananku. Lalu sekarang dia confused ni. Sebab perintah Allah yang keempat apa dia? Perintah Allah yang keempat adalah apabila kamu diminta, tunaikanlah permintaan. Jadi sekarang burung kecil memberi amanah untuk dia menjaganya. Sekarang burung kecil itu dia sembunyikan dalam pakaiannya. Sekarang ada burung besar pula datang yang sedang mengejar burung kecil tadi. Kan? Burung besar ni kata, sesungguhnya ia adalah makananku. Berikanlah kepadaku. Aku lapar sekian-sekian. Sekarang perintah Allah yang keempat, apabila diminta, tunaikanlah. Confused sekarang macam mana ni? Kalau serah burung kecil dah beri amanah. Kan? Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi ini memang di luar jangkaan. Allahu Akbar. Nak sebut pun ngeri. Tapi inilah kisah yang saya baca dalam kitab tasawuf ini, Masya Allah. Iaitu dia mengambil pisaunya, lalu dia mengambil sebahagian daging pahanya, lalu diberikan kepada burung besar itu. Lalu burung besar itu lari membawa makanan dan dia pun melepaskan burung kecil ini. Dia melaksanakan 2 tugas dengan sebaiknya. Kemudian dia meneruskan perjalanan. Dia teruskan perjalanan, lalu dia menghidu bau yang sangat busuk. Bau yang sangat busuk dan hanyir. Lalu diteringat perintah Allah, apabila kamu menemuinya, maka larilah sejauhnya. Maka dilarilah sejauhnya. Kemudian Nabi ini sebelum tidur, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku telah melaksanakan perintahmu. Maka tunjukkanlah apakah hikmah di sebalik. Lalu dia tidur. Lalu bila dia tidur, Allah menjawab setiap apa yang dia lakukan. Allah menjawab, perkara pertama yang kamu bertemu dan kamu diperintahkan untuk memakannya, itu adalah nafsu amarahmu. Nafsu amarahmu. Subhanallah. Subhanallah. Dan ditafsirkan, nafsu marah ini boleh jadi sebesar bukit. Bila kita marah dan kita tidak boleh mengawal diri kita, muslimin-muslimat, kemarahan itu boleh membesar. Marah lagi. Ikut lagi hawa nafsu marah. Besar lagi. Dia boleh jadi besar dan menghempat dan merosakkan kita. Tapi apabila kita marah kerana Allah, bila kita marah kerana Allah, subhanallah, maksudnya kita marah sesuatu yang Allah suruh kita marah. Sesuatu berkaitan dengan agama, sesuatu berkaitan dengan maruah. Kan, kalaulah kita ni sebagai pekerja, kita marah apabila perkara yang berkaitan dengan maruah kita sebagai pekerja. Bos tak bagi solat, bos tak bagi tutup aurat. Itu marah yang diberi pahala. Sebagai bos pula contohnya, kita marah benda yang melibatkan tugas-tugas, tetapi dalam rangka yang tidak melampaui batasan syariat. Jangan maki hamun, jangan sekian-sekian, jangan mengaibkan dan sebagainya. Fokus kepada tugasan. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebagai ibu ayah kita ada marah. Tapi ramai ibu ayah tidak marah anaknya dedah aurat. Tidak marah anaknya tengok cerita-cerita yang melalaikan. Tapi marah sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan dirinya. Jadi kita lihat kita marah apa. Sebab itu, apabila marah itu dikendalikan, Allah berikan gambaran. Ia umpama seperti roti yang manis. Bila kamu makan, bila marah itu kamu boleh kawal, dia akan mengecil-mengecil dan menjadi roti yang manis. Jadi subhanallah, kita memang kena belajar mengawal marah. Macam mana nak mengawal marah? Marah ini berada di mana, tuan-puan sekalian?
Kan, kalaulah kita kata iman itu di hati, marah pula di mana? Marah itu di nafsu. Nafsu dan hati ini saling, hati nurani kita dan nafsu ni saling, orang kata saling bertumbuk. Bukan, maksudnya saling berlawan. Kadang-kadang hati nurani kita menang. Kadang-kadang hawa nafsu kita menang. Ia tergantung kepada siapa yang kita beri makan lebih. Subhanallah. Contohlah dalam diri kita, subhanallah, ada kucing, ada singa. Masya Allah. Kalau kita banyak beri makanan kepada kucing, kucing ini jinak. Kan, jadi kucing ini jinak. Tapi beri banyak makan kepada singa, maka singa ini pun akan semakin kuat, semakin sihat. Apa maksud saya lah? Itu analogi saja. Kita ada nafsu, kita ada hati nurani. Kita lebih banyak beri makan kepada nafsu ke hati nurani. Kalau kita banyak beri makan kepada hati nurani, kita banyak berzikir, kita solat di awal waktu, kita banyak salawat, kita banyak dengar majlis ilmu, kita banyak membaca Al-Quran. Itu makanan hati nurani. Jadi hati nurani kita sehat dan kuat. Bila kita ada sesuatu yang marah, ada sesuatu yang membuatkan kita kecewa, kita kena kutuk, kena hina, kena kecam, tapi sebab hati nurani kita sehat dan kuat, kita boleh hadapinya dengan tenang. Tapi apabila kita lebih banyak memberikan makanan kepada nafsu, berhibur, duk layan TikTok, duk layan YouTube yang mengarut, duk layan influencer-influencer, duk tengok artis-artis je, tengok mata tu saya tengok benda yang maksiat, wanita-wanita dedak aurat, tarian-tarian itu, tarian ini, telinga pula dengar muzik-muzik melalaikan. Kita sedang memberikan kekuatan kepada nafsu. Apa yang berlaku? Bila datang hujan sikit, kita melenting, kita marah. Datang hujan sikit, jatuh, terduduk dalam tempoh yang lama. Bila datang hujan Allah sikit, melalui manusia ke, melalui rezeki ke apa, kita tidak boleh mengawal diri kita. Terus lepaskan kepada anak, lepaskan pada suami, suami lepaskan pada isteri. Hati resah gelisah. Jadi lihat apakah yang paling banyak kita beri makan. Kita kena ubah diri kita. Kita nak syarat orang berubah. Kita kata, kalau tak buat macam ni Umi tak marah tau. Kita nak syarat anak jadi elok. Kita nak syarat suami elok. Nak syarat isteri elok. Nak syarat semua elok baru kita jadi elok. Kita tidak boleh mengawal di luar, yang kita boleh kawal di dalam. Kita tak boleh kawal orang supaya tak menyakiti kita. Kita tak boleh kawal orang supaya tidak menghina, mengeji, mengecam kita. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku pada anak-anak. Yang kita boleh kawal adalah diri kita. Perhatikan kita banyak beri makan kepada mana. Kembali kepada tadi, yang pertama Allah menjawab itu adalah hawa nafsu, amarahmu, yang mana jika kamu kawal ia akan jadi seperti sebuku roti yang manis. Kita marah tak boleh dibuang. Tak ada kursus untuk buang marah. Kursus pengurusan marah ada. Ataupun kursus pengurusan stres. Sebab marah ini ada waktunya wajib marah. Contohnya apa-apa yang berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan maruah, berkaitan dengan harta kita. Ada orang ambil secara zalim dan sebagainya. Marah yang mendapat pahala. Subhanallah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Yang kedua, Allah menjelaskan, kan, apabila lelaki ini buat apa, kan, seorang nabi ini dia jumpa tekor emas, lepas tu Allah perintahkan supaya sembunyikan. Lalu dia gali tanah, dia sembunyikan, keluar lagi. Dia gali lagi, sembunyikan, keluar lagi. Sampai 3 kali dia buat, dia pun serah pada Allah. Allah menjawab, itu adalah amalan baikmu, amalan kebaikanmu. Walaupun kamu sembunyikan macam mana pun, Allah akan perlihatkan. Allah akan perlihatkan balasan. Allah akan balas. Sebab itu, muslimin muslimat, kita kena berusaha, bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan amal kebaikan kita sebanyak-banyaknya. Yang orang nampak secara zahir tu tak apalah. Solat fardu 5 waktu. Memang Allah tuntut untuk solat di hadapan ramai, iaitu di masjid. Solat berjemaah. Subhanallah. Lepas tu zikir pula depan orang. Kalau kita kata ibadah tu semua kena sembunyikan, silap. Kita solat terbuka. Kita bayar zakat, lagilah terbuka. Pergi kat pusat zakat lagi. Pergi angkat ni lagi, orang nampak. Bila kita perlu bantuan, membantu orang fakir miskin, orang susah, kita pergi ke rumah, kita nak sorok daripada siapa? Tuan rumah pun tahu, orang pun tahu. Subhanallah. Kan, pergi buat dakwah, pergi buat kerja kebajikan, buat bantuan misi-misi banjir. Sebab itu jangan semudahnya kita kata, subhanallah, itu menunjuk-nunjuk tu. Kan, itu sekian-sekian. Ada orang dia buat sesuatu kebaikan,
lalu dia tunjukkan di media sosial, jika melibatkan duit orang ramai, memang perlu tunjuk. Sebab apa perlu tunjuk? Supaya ada bukti. Supaya orang tenang. Kan? Kenapa dia ni duit pergi mana gini-gini sekian-sekian. Keyakinan. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Namun saya percaya, setiap orang ada secret life. Ada secret life. Ada kehidupan peribadi. Ada rahsia hidupnya dengan Allah. Kita lebih baik kita bersangka baik. Jika sebanyak itulah dia dilihat kebaikannya. Lebih banyak kebaikan yang disembunyikan. Subhanallah. Cuma dalam mimpi ini Allah menjawab. Kan? Dia sembunyikan teko keluar balik. Maksudnya firman Allah yang kita bacakan ini, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, dan barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarah akan diperlihatkan. Sahabat-sahabat muslimin muslimat. Subhanallah tuan-puan sekalian. Itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, burung kecil datang. Allah SWT menjelaskan itu adalah amanah. Apabila kamu diberi amanah, terima. Jangan kamu mengelak. Bukan cari amanah, bukan minta. Boleh tak saya nak jawatan ni? Boleh tak saya nak ni? Tak. Tetapi bila kamu diberi amanah, kamu kena terima. Buatlah semampu yang boleh. Bukan setakat mampu. Buat semampu boleh. Kalau setakat mampu, itu yang kita ambil level rendah tu. Alah, buatlah setakat mampu. Tapi saya suka guna istilah buat semampu yang boleh. Bukan setakat mampu. Sebab bila sebut setakat mampu, kita akan rendahkan level. Tapi bila kita buat semampu yang boleh, kita ambil level yang paling tinggi. Bila diberi amanah, terima. Jangan tolak. Sebab dengan kita menerima dan melaksanakan amanah, pahala sangat besar. Kemudian datang burung besar pula. Kan, subhanallah, meminta sesuatu. Allah menjawab, apabila kamu diminta sesuatu, maka sedaya upaya tunaikan. Walaupun mengorbankan dirimu. Subhanallah. Yang pertama, diberi amanah, terima. Yang ketiga, diberi amanah, terima. Yang keempat, bila kamu diminta pertolongan, ada orang minta tolong dengan kamu, sedaya upaya tolong. Tolong sedaya upaya, setakat semampu yang boleh. Subhanallah, ada orang, tolonglah saya nak bayar yuran anak saya. Yuran anak ni dah ni, boleh tak nak pinjam? Berapa yuran? Dalam 250. Mahalnya, saya tak ada ni. Saya mampu bagi RM10. Dan Allah tahu, itulah nilai paling tinggi kita mampu. Bagi. Jangan terus kita kata, minta maaf lah, memang tak ada. Langsung tak bagi. Seorang-orangnya kita bagi. Memang mengorbankan sedikit harta kita. Okey, itu contoh saya bagi. Kalau tak tepat, boleh abaikan contoh tu. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dan yang kelima, kan, dia berbau busuk. Lalu Allah kata lari sejauhnya. Lalu Allah berfirman dalam mimpi tersebut, Allah menjelaskan, itu adalah golongan orang yang mengumpat, memaki dan menghina orang. Maka bila kamu mendengar, kamu melihat ada kumpulan manusia yang mengumpat, mengata, menghina, mengeji orang, maka lari sejauhnya. Kerana sebenarnya umpama memakan bangkai saudara kita. Kita, contoh ya, ada orang hidang bangkai yang dah busuk, dah berulat. Lepas tu sebelah pula ikan siakap 3 rasa. Kita nak makan yang mana? Nak makan bangkai tu ke? Kalau je akal fikiran kita, nak makan bangkai tu. Yang dah bangkai yang busuk, yang dah berulat, yang hanyir, nak makan yang tu. Kalau orang kata, kalau kita pilih makan yang tu, orang kata bodoh lah. Bodoh sangat tu. Bodoh sangat. Sebodoh-bodohnya makan bangkai. Ikan siakap 3 rasa ada, pergi makan bangkai. Tapi inilah pilihan manusia akhir zaman hari ini. Mengumpat tak perlu ada kalau dulu nak ngumpat pergi rumah sebelah, jumpa kawan-kawan baru ngumpat. Sekarang tak perlu nak mengumpat tak perlu ada kawan pun, tak perlu jumpa orang pun. Mengumpat berjemaah beramai-ramai di Facebook, di TikTok, di IG, sekian-sekian. Mengumpat. Masya Allah. Kan, page-page ni, kan, portal-portal ni, website-website ni kan, apalah, cerita, kadang surat khabar, cerita pasal artis ni, bawah ni mengutuk, menghina, mengeji, sekian-sekian. Tapi yang jadi punca mengumpat besar-besaran ni, inilah orang yang mencetuskan ni. Subhanallah. Berbeza tu apa sekian bila kita buat nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ada buat teguran, itu cerita lain. Kita bukan mengajak orang mengumpat, tapi biasanya orang akan mendoakan. Orang akan sekian-sekian. Sebab dia buat keburukan itu secara terbuka, maka sekian-sekian. Kita perlu beri teguran terbuka. Kadang berita-berita ni, cara tajuk pun dah buat orang mengumpat ramai-ramai. Kadang-kadang WhatsApp, kan, kita na'udzubillah,
nak mengumpat adik-beradik ni, 2-3 orang adik-beradik buat grup WhatsApp. Nak mengutuk, nak mengata ni, nak memuaskan hawa nafsu. Kadang-kadang anak-anak mengumpat mak ayah. Kadang-kadang mak ayah duk mengumpat keburukan anak menantu. Kadang-kadang ipar duai mengumpat sekian-sekian. Kadang-kadang ni rakan sekerja, kalau dulu masa COVID semua, kerja work from home. Kan masa kat pejabat memang selalulah mengata orang tu, mengata orang ni. Kadang tu mengumpat tu bukan dengan perkataan tapi dengan mata. Kadang dengan siku. Tapi dah faham dah tu. Maksudnya berkata buruk tentang seseorang. Walaupun benda yang betul, itulah mengumpat. Mengumpat pemimpin, mengumpat alim ulama. Bila duduk berkumpul dekat meja kopi, keluarlah cerita orang tu, keluarlah cerita orang ni, keluarlah viral tu, viral ni. Pasal isu viral ni, tapi habis keburukan dibongkar. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Tu nak sebut fitnah akhir zaman. Mengumpat sangat mudah di hujung jari. Mengumpat sangat meluas. Subhanallah, dalam kumpulan orang yang kita tidak kenal, kita boleh jadi rakan mengumpat. Dalam mimpi ini, kan Nabi ni bila bau busuk, Allah perintahkan supaya lari sejauhnya. Itu adalah kumpulan ahli ghaibah, orang yang mengadu domba. Subhanallah, sebenarnya mereka sedang memakan bangkai. Itu hadis Nabi ke firman Allah, Ustaz? Firman Allah. Tengok jap surah Al-Hujurat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Makan bangkai. Daging saudara yang telah mati. Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan tersebut dan bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Allahu Akbar. Maksudnya bertaubat. Berhentilah kita daripada perbuatan-perbuatan ini.